Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Nurisa Aisyah binti Wan Abdul Rashid daripada kelas PT4 S112. Baiklah, hari ini saya akan membentangkan mengenai laporan projek inovasi digital yang saya telah bangunkan. Jadi, inovasi digital yang saya bina ini diberi nama sebagai e-wudu, iaitu bagi tajuk dalam bidang ibadah, iaitu bagi tajuk rukun wuduk dalam solat. Jadi e-wuduk ni adalah satu slide interaktif mengenai rukun-rukun wuduk yang saya bina dalam e-PowerPoint. Dan e-wuduk ni merupakan satu inovasi yang sangat menarik dan ia juga mudah dikendalikan oleh guru untuk merangsang minat murid-murid dan juga bagi memantapkan pemahaman murid itu mengenai rukun-rukun wuduk. Dan masalah yang dihadapi sebelum terbinanya e-wuduk ni di mana saya dapati berpandukan pemerhatian saya semasa praktikum yang saya jalani baru-baru ini, di mana saya melihat segelintir murid ni mereka masih keliru mengenai rukun-rukun wuduk secara tertib, di mana saya lihat mereka ni mengambil wuduk secara culas dan alpa. Maksudnya mereka ambil wuduk secara tertukar-tukar lah, tak ikut turutan. Dan mereka juga tak suka belajar tanpa adanya unsur animasi, itu unsur kartun dalam pembelajaran. Dan bahan pengajaran yang dipilih oleh guru pada masa kini juga kadang-kala sudah tidak mampu menarik minat murid untuk belajar. Dan seterusnya kita lihat pula bagi lakaran inovasi e-wuduk. Jadi dalam e-wuduk ni saya pecahkan kepada 3 bahagian, iaitu bahagian pertama mengenai rukun-rukun wuduk. Rukun-rukun wuduk ni ada bahagian gambar dan juga bahagian video. Seterusnya ada bahagian bagi nyanyian lagu rukun wuduk dan bahagian yang terakhir ialah kuis untuk membuat penilaian terhadap pemahaman murid mengenai rukun-rukun wuduk. Seterusnya kita pergi pula kepada impak penggunaan terhadap e-wuduk ni terhadap PDP. Yang pertama ialah murid terlibat lebih aktif. Jadi sepanjang e-wuduk ni dilaksanakan dalam sesi pengajaran, murid tu terlibat lebih aktif. Ini kerana dalam e-wuduk tu ada unsur-unsur animasi, video animasi dan juga ada lagu-lagu yang membolehkan murid itu untuk ikut serta dalam pembelajaran tu. Selain itu ada juga kuis yang membolehkan murid tu bersoal jawab dengan guru dan adanya komunikasi dua hala antara guru. Selain itu, impak yang kedua ialah murid dilihat murid dapat fokus dengan lebih lama. Jadi sebagaimana diketahui, kalau guru tu dia guna pengajaran secara sehala sahaja, murid akan lagi cepat bosan. Dan bila guru ni menggunakan inovasi digital dalam pembelajaran, mereka ni akan seronok kerananya ada pelbagai integrasi dalam tu, ada lagu dan sebagainya. Jadi murid tu dia lebih tertarik untuk dengar pengajaran daripada guru dan secara tidak langsungnya mereka dapat fokus dengan lebih lama. Dan yang ketiga pula ialah murid seronok ketika belajar. Jadi yang macam saya bagi tahu sebelum ni, mereka ni akan seronok bila ada kartun animasi dan ada juga soal jawab. Jadi sepanjang sesi pengajaran tu mereka akan merasa lebih seronok kerana guru akan fokus kepada mereka juga. Dan yang keempat, impak yang keempat ialah murid dapat memahami dengan lebih cepat. Okey, kita lihat pula bagi objektif. Objektif PDP bagi e-wuduk ini ialah ada 3. Yang pertama ialah meningkatkan pemahaman dan ingatan mengenai rukun-rukun wuduk secara tertib. Jadi menggunakan e-wuduk ni dia dapat meningkatkan pemahaman dan juga mengukuhkan ingatan mengenai rukun-rukun wuduk tu secara lebih cepatlah berbanding penggunaan buku teks semata-mata. Dan yang kedua ialah melibatkan pembelajaran secara aktif kerana ada kuis pada akhir e-wuduk ni, jadi murid tu akan terlibat sama dalam sesi pengajaran tu dan secara tidak langsungnya mereka ni akan bergiat lebih aktif di dalam kelas. Dan yang ketiga ialah memberi keseronokan belajar kepada murid-murid sebab ada lagu, mereka boleh nyanyi, jadi secara tidak langsungnya murid akan lebih seronoklah dalam kelas. Dan dalam bagi
inovasi yang saya bina ini terdapat beberapa cara yang saya guna untuk mengkomersialkan inovasi saya. Antaranya ialah melalui pilot test. Jadi pilot test ni saya buat di 2 buah sekolah. Salah satunya di sekolah Bukit Petaling yang mana itu adalah kawan praktikum saya yang tolong melaksanakan pilot test. Dan sekolah lagi satu ialah sekolah Dato' Hashim yang dilaksanakan oleh saya sendiri. Yang seterusnya ialah melalui beberapa akaun media sosial saya, iaitu Facebook, Twitter dan YouTube. Dan Alhamdulillah rata-rata saya dapat komen mengenai inovasi saya ni, saya mendapat beberapa komen positif lah. Dan seterusnya ialah penilaian projek. Jadi penilaian projek ini dinilai oleh kawan praktikum saya yang telah menggunakan e-wuduk ni dalam pengajarannya, yang mana dia mengatakan bahawa e-wuduk yang saya bina ini sangat menarik dan berkesan dalam sesi pengajarannya. Dan dia juga mengatakan bahawa murid-murid lebih seronok ketika inovasi ini dibuat. Dan ada unsur-unsur muzik yang saya selit dalam inovasi tu menyebabkan murid tertarik untuk belajar. Dan ada kartun-kartun tu juga menyebabkan murid lebih ceria di dalam kelas. Dan dekat tepi ni ada cara penggunaan yang mana saya buat dalam bentuk QR. Dan untuk mengetahui cara penggunaan e-wuduk ni, puan boleh, siapa-siapa saja boleh scan pada QR code ni dan akan pergi kepada video yang mana video tu saya dah buat mengenai manual penggunaan tentang e-wuduk. Jadi itu sahaja daripada pembentangan mengenai e-wuduk. Seterusnya kita pergi pula kepada Fajrul Izzat. Dipersilakan. Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajrul Izzat bin Arba'in. Jadinya saya akan membentangkan inovasi saya iaitu PNP, iaitu Pembersih Najis Pro. Okay. PNP ni dilaksanakan berdasarkan tajuk tahun 4 bidang ibadah iaitu bersuci dari najis. Okay. Jadinya aplikasi PNP ni merupakan satu media interaktif yang memiliki modul dan juga permainan. Okay. Aplikasi ini dilakukan berdasarkan standard kandungan dan juga standard pembelajaran yang ada dalam JSKP Pendidikan Islam tahun 4. Okay. Jadinya masalah yang dihadapi ketika sebelum saya membuat inovasi ini ialah murid-murid ni masih tidak dapat membezakan jenis-jenis najis dan cara bersuci daripada najis tersebut. Okay. Selain itu juga murid menganggap bahawa tajuk ini tidak penting. Jadinya mereka ni tidak mengaplikasikan bersuci dari najis ni dalam kehidupan harian mereka. Okay. Jadinya objektif saya membina inovasi ini ialah untuk meningkatkan kefahaman murid berkenaan bersuci dari najis. Kemudian objektif kedua saya ialah untuk melibatkan murid secara aktif. Dan yang ketiga ialah memberikan keseronokan kepada pelajar dengan aplikasi inovasi ini. Okay. Kemudiannya adalah impak dalam PDP. Yeah. Jadinya impak dalam PDP bagi aplikasi ini ialah dapat dilihat murid lebih aktif dalam PDP. Lepas tu suasana PDP tu lebih menyeronokkan, murid mudah memahami isi kandungan dengan adanya animasi dan juga ada juga bunyi-bunyi. Jadinya ini juga memudahkan guru untuk mencapai objektif PDP. Okay. Jadinya impak ini saya dapat menguraikan daripada penilaian projek, iaitu saya telah memberikan pilot test kepada seorang guru pendidikan Islam di SK GAS. Jadinya berdasarkan feedback tersebut, saya telah dapat tahu impak inovasi ini kepada murid-murid. Jadinya cara pengkomersialan dia ialah melalui pilot test di sekolah seperti mana saya telah lakukan kepada SK GAS. Kemudian saya menjelaskan inovasi ini kepada ibu bapa dan memberikan ibu bapa untuk mencuba inovasi ini. Kemudian melalui media sosial dan juga MyIpo. Okay. Ini adalah lakaran inovasi saya, lakaran pada muka hadapan aplikasi tersebut. Okay.
di sini juga saya menyertakan juga cara penggunaan dalam bentuk QR di mana pengguna boleh scan QR ini untuk mengetahui bagaimana untuk menggunakan aplikasi ini. Terusnya saya berikan kepada Afif Zikri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sambung pembentangan ini iaitu dengan berteraskan inovasi yang saya reka, iaitu inovasi yang saya bina adalah diberi nama sebagai KSS, iaitu Kembara Smart Solat. Okey, Kembara Smart Solat ni merupakan suatu inovasi yang menerapkan elemen asas solat ke dalam pengajaran dan pembelajaran seperti cara berwuduk, lafaz niat dan rukun solat yang merangkumi pelaksanaan solat secara sempurna dan juga betul. Dan dalam KSS ini juga mengaplikasikan PAK21 iaitu kaedah belajar sambil bermain dengan menggunakan TMK sebagai medium utama. Dan inovasi ini didasari oleh idea permainan papan sebagai dasar utama sebagai konsep belajar sambil bermain dengan menerapkan aplikasi amali secara langsung yang membolehkan murid ini untuk memahami dan juga mengaplikasi tentang pelaksanaan solat secara terus. Dan inovasi ini terdiri daripada dua, iaitu modul dan juga inovasi itu tersendiri, iaitu pemahaman secara ilmiah yang menekankan penggunaan gambar, visual dan juga video dan audio. Dan untuk kerangka inovasi ini saya berteraskan menggunakan model pengembangan organisasi di mana berteraskan 5 perkara, iaitu yang pertama adalah penjanaan idea dan mobilisasi, yang kedua advokasi dan juga penapisan, yang ketiga adalah percubaan iaitu eksperimen, dan yang keempat adalah pemasaran, dan yang kelima adalah difusi dan juga pelaksanaan. Okey, kita beralih kepada penyataan masalah di mana penyataan masalah ini saya dapati apabila saya menjalani praktikum pada fasa pertama di mana sebilangan besar murid khususnya murid tahun 3 masih tidak mampu untuk menyatakan, membaca dan juga menguasai rukun solat dengan betul. Tambahan penguasaan murid berkenaan dengan solat berada pada tahap yang amat membimbangkan yang menyebabkan murid ni seakan-akan tidak cakna dengan pengajaran yang disampaikan melalui pembelajaran tradisional iaitu berteraskan buku. Dan serta murid juga tidak mempraktikkan ilmu yang diajarkan tu secara langsung menerusi kaedah amali yang menyebabkan mereka ni tidak mendapatkan penguasaan yang kukuh berkenaan dengan solat. Seterusnya kita beralih kepada objektif di mana objektif Kembara Smart Solat ini adalah untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Yang kedua adalah memastikan murid untuk kekal fokus kepada aktiviti PDPC berpusatkan murid. Yang ketiga adalah membantu guru untuk mengatasi dan mengawal pembelajaran terbeza di dalam kelas. Dan yang keempat adalah untuk meningkatkan kemahiran membaca dan amali murid melalui penerapan dan pendekatan Islamik yang menyeluruh. Seterusnya kita beralih kepada lakaran inovasi di mana kalau anda semua boleh lihat di bahagian sebelah kiri, lakaran inovasi itu adalah merupakan muka depan iaitu modul di mana murid boleh mengakses dan mendapatkan maklumat berkenaan dengan input yang saya katakan seperti tadi iaitu berkenaan dengan pelaksanaan wuduk, lafaz niat solat dan juga rukun solat secara tepat dan juga ringkas. Yang kedua adalah inovasi di mana yang berteraskan papan permainan dan juga permainan roulette. Dan untuk cara penggunaan dia, yang pertama adalah dengan membuka modul solat yang telah disediakan. Yang kedua adalah murid meneroka info yang ada di dalam modul yang berteraskan nota, gambar dan juga video. Yang ketiga adalah masuk ke dalam inovasi permainan yang dibina dengan menekan gambar inovasi yang diletakkan di dalam modul, dan seterusnya yang keempat adalah membaca arahan yang diberikan dalam permainan, dan yang kelima adalah melengkapkan Kembara dengan menjawab soalan interaktif dan juga kuis yang telah disediakan di dalam inovasi. Dan untuk cara penggunaan yang lebih mendalam, tuan-puan boleh scan QR code yang telah disediakan bagi membolehkan tuan-tuan untuk memahami cara pelaksanaan dan juga penggunaan inovasi yang telah diketengahkan. Dan yang seterusnya adalah impak terhadap PDP dengan menggunakan inovasi KSS ni. Yang pertama adalah meningkatkan kefahaman murid terhadap pelaksanaan solat.
Yang kedua, pelibatan murid terhadap sesi pengajaran dan pembelajaran PDP yang dijalankan juga menjadi lebih baik kerana murid lebih fokus untuk melaksanakan PDP dengan pendekatan belajar sambil bermain yang diketengahkan. Yang ketiga adalah murid berada dalam keadaan terkawal di mana fokus murid kepada instrumen ataupun inovasi yang telah dibangunkan ini membolehkan kawalan kelas menjadi lebih sekata dan juga terkawal. Dan yang keempat adalah suasana kelas menjadi aktif di mana murid saling bertukar pendapat dan juga berkomunikasi di antara satu sama lain dalam menjana idea bagi menyelesaikan persoalan yang ada di dalam kembara smart solat tersebut. Dan untuk penilaian projek ni saya telah lakukan pilot test dekat sekolah SK Sultan Ismail 3 di Kota Baru, Kelantan, dan berikut merupakan respon daripada guru pentadbir iaitu guru pentadbiran sekolah berkenaan yang menyatakan bahawa respon yang diberikan adalah amat positif berkenaan dengan inovasi yang dibangunkan. Selain itu juga, jika tuan-puan ingin melihat kepada surat sokongan daripada pihak sekolah, boleh scan QR code yang tertera di bawah. Dan yang terakhir sekali adalah merujuk kepada cara pengkomersialan. Pengkomersialan produk inovasi ini adalah yang pertama adalah promosi ke sekolah, dan promosi sekolah ini adalah melalui pilot test dan juga perkongsian kepada guru-guru. Yang kedua adalah melalui email di mana kembara smart solat ini boleh dikomersialkan dan juga boleh di-share ataupun dikongsikan melalui email. Seterusnya saya juga membuat hebahan melalui media sosial seperti di Instagram, Facebook, TikTok dan juga Twitter. Dan yang terakhir sekali adalah melalui pendaftaran MyIPO itu sendiri. Dan untuk rujukan, saya mengetengahkan beberapa rujukan yang saya petik iaitu berdasarkan projek inovasi yang dibangunkan. Seterusnya saya serahkan kepada saudara Abdullah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillah, last but not least, kita telah melihat 3 inovasi yang hebatlah. Dan sekarang tiba masanya untuk kita tengok pula inovasi yang terhebat. Okey. Jadi alhamdulillah, saya Abdullah Al-Husaini bin Muhammad Kaspi. Inovasi yang telah saya bangunkan adalah satu aplikasi yang dinamakan dengan e-jam solat, yang mana produk inovasi e-jam solat ni merupakan satu aplikasi digital yang mana ia berfungsi untuk menambahkan lagi pengetahuan, kefahaman dan juga penguasaan murid terhadap rukun-rukun di dalam solat. Sebab apa saya bangunkan aplikasi e-jam solat ni? Sebab masalah yang dihadapi oleh murid antaranya, murid ni dia dalam kalangan mereka tidak mengenal rukun-rukun yang terdapat di dalam solat. Bahkan murid-murid yang telah mencapai darjah 6 yang sepatutnya mereka ni telah menguasai semua 13 rukun, tetapi malangnya mereka tidak dapat, walaupun di sekolah mereka telah buat pelbagai program seperti camp bestari solat dan sebagainya, tapi mereka masih tidak mengenal yang mana rukun-rukun solat. Yang kedua, masalah yang dihadapi lagi, mungkin ada di kalangan murid-murid ni, mereka tahu ada rukun-rukun solat, tetapi mereka tidak dapat membezakan jenis-jenis rukun-rukun solat tersebut, yang mana sama ada rukun solat tu rukun qalbi ke, rukun fi'li ke, ataupun rukun qoli. Jadi untuk itulah saya bina aplikasi ini, sebab objektif aplikasi saya ni yang pertama, supaya murid dapat menyatakan 13 rukun solat mengikut turutan. Yang kedua, murid juga dapat mengenal pasti perbezaan antara rukun-rukun di dalam solat. Dan yang ketiga, yang paling penting, murid ni dapat mengaplikasikan rukun-rukun di dalam solat tersebut.
Jadi jelas berdasarkan objektif ini setelah dilakukan beberapa pilot test dan sebagainya, kita dapat lihat impak daripada aplikasi ni. Antara impak yang paling besar adalah aplikasi ni, inovasi ni dapat meningkatkan penguasaan murid terhadap rukun-rukun di dalam solat ni. Bila mereka guna je aplikasi ni, dapat dilihat perubahan mereka. Mereka ni sudah mampu untuk mengingat rukun-rukun solat satu persatu mengikut turutan. Dan antara impak lain juga daripada penggunaan aplikasi ni adalah murid ni akhirnya dapat memanfaatkan penggunaan teknologi dalam kalangan mereka lah. Maksudnya bila mereka main phone, main tab, main laptop dan sebagainya, mereka tidak main dengan sia-sia. Mereka main, tapi mereka main sambil belajar, dan apa yang mereka belajar ni adalah sesuatu yang sangat bermanfaat lah. Dan antara impak yang paling besar juga, bila saya bangunkan aplikasi ni, dapat dilihat lah minat murid terhadap pembelajaran ibadat ni semakin bertambah lah. Sebab mungkin di dalam telefon, di dalam tablet ataupun komputer sebagainya sebelum ni tidak ada aplikasi-aplikasi seperti ini, yang mana ia menekankan sesuatu perkara tentang ibadat dan sebagainya untuk dibangunkan dan dimainkan dengan begitu menarik sekali lah. Okey, jadi itu impak dia. Dan untuk komersial aplikasi saya ni, antara cara saya komersialkan adalah yang pertama melalui media sosial lah. Saya promosikan kepada kawan-kawan melalui WhatsApp, melalui Facebook dan sebagainya, TikTok, Instagram. Jadi melalui platform-platform semua ni, saya dapat luaskan lagi pengetahuan masyarakat tentang kewujudan aplikasi jam solat ni. Dan yang kedua, saya pun ada buat tawaran jugalah kepada sekolah supaya terutamanya kepada guru-guru sendirilah, guru-guru pendidikan Islam untuk menggunakan aplikasi ni sebagai bahan bantu belajar di kelas untuk meningkatkan lagi pengetahuan dan penguasaan murid terhadap rukun solat. Dan ada juga saya buat kerjasama syarikat, yang mana ada syarikat yang ajar mengaji, ajar solat, yang mana boleh digunakan dalam untuk kepentingan syarikat tu sebagai salah satu medium pengajaran mereka lah. Dan komersial yang terakhir yang saya ingin jalankan adalah untuk mendaftarkan aplikasi inovasi ini ke dalam MyIPU lah. Okey, jadi itu adalah cara saya komersialkan. Dan akhirnya selepas semua selesai, saya pun dah dapat penilaian daripada inovasi ni. Antara maklum balas utama lah, saya dapat banyak maklum balas. Jadi saya sertakan sedikit yang penting, yang bukti sebagai impak terhadap aplikasi saya ni. Antara yang disebut adalah murid ni suka main benda ni, benda ni menarik. Dan ada juga ibu bapa yang memberikan maklum balas bahawa anak-anak mereka yang sebelum ni leka bermain phone, akhirnya leka, tapi leka dengan perkara yang bermanfaat. Jadi alhamdulillah lah. Itu adalah maklum balas yang saya dapatlah daripada pengguna-pengguna saya sebelum ni, terutamanya dari kalangan ibu bapa dan guru sendirilah. Okey, dan dalam inovasi saya ni, kalau sesiapa yang ingin gunakan, alhamdulillah setakat ni masih percuma. Dapat lihat ni dekat tepi-tepi ni, dapat lihat contoh-contoh ilustrasi barang-barang saya, inovasi saya. Nampak warna-warni, memang murid sukalah. Dan kalau nak guna inovasi ni, tak lain tak bukan, hanya perlu scan saja. Dan bila scan akan ditunjukkan cara penggunaan, cara download dan cara nak install semua. Semua lengkap, mudah, dan hanya perlu ikut sahaja step yang diberikan. Dan aplikasi saya juga ni saya bangunkan dengan merujuk banyak bahan lah.
Jadi saya tak dapat sertakan semua rujukan-rujukan saya yang banyak tu dalam ni. Jadi saya sertakan QR code juga untuk sesiapa yang ingin melihat apa rujukan yang telah saya lakukan, boleh rujuk pada buku inovasi digital yang saya bangunkan. Di sana pun saya sertakan semua berkaitan dengan aplikasi e-jam solat yang telah saya bangunkan ini. Jadi saya rasa itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.